Okay, a'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar lagi dalam bidang fiqh. Okay, pelajaran yang ke-23 dan ini adalah pelajaran terakhir dalam bidang fiqh untuk tingkatan 1. Okay, tajuknya adalah solat mercu kejayaan. Okay, kita tengok maksud solat. Ya. Solat ialah tiang agama. Okey, solat ialah tiang agama Islam yang menjadi penghubung antara hamba dengan pencipta. Maksudnya penting ya, solat ni. Jadi antara penghubung antara hamba dengan pencipta. Solat merupakan ibadah yang paling awal disyariatkan dan amalan yang mula-mula akan dihitung pada hari akhirat. Okey. Maksud solat dari segi bahasa ialah, okey, kita tengok dari bahasa apa dia. Solat itu dari segi bahasa ialah doa. Kalau kita semayang tu maksudnya sebenarnya adalah doa. Okay. Dan seluruh istilah pula ialah perbuatan dan perkataan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Okey. Senang cerita, senang kita nak faham. Solat ni seolah-olah macam kita nak bercakap dengan Allah. Kita nak minta, kita bercakap dengan Allah, kita nak minta apa-apa, itu disebut sebagai dari segi bahasa, solat itu adalah doa. Okey. Antara kita paling dekat kita dengan Allah adalah ketika kita solat. Okey. Sebab itulah dalam solat kita banyak berdoa. Okey, solat mula difardukan pada malam Isra' dan Mi'raj. Okey. Iaitu 2 tahun sebelum hijrah. Ibadat ini merupakan tuntutan fardu ain kepada setiap mukallaf. Okey, pada berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus solata wa atuz zakah warka'u ma'raki'in. Okey, bermaksud dirikanlah solat, tunaikan zakat dan rukuklah. Itu berjemaahlah bersama-sama dengan orang-orang yang rukuk, itu yang solat. Okey. Ayat Quran ini disokong oleh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Okey, ini adalah hadis. Tadi ini ayat Quran. Okey, bukti daripada ayat Quran. Sekarang bukti daripada hadis. Okey, diriwayat oleh siapa? Muttafaqun alaih. Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Okey, ini hadis dia. Apa maksud dia? Islam itu terbina atas 5 perkara, iaitu bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah SWT dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Ini mengucap rukun syahadat. Betul. Yang pertama mengucap rukun syahadat. Yang kedua, mendirikan solat. Ini yang kedua, mendirikan solat. Ketiga, mengeluarkan zakat. Keempat, mengerjakan haji di Baitullah. Okey, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Ini ialah yang kelima. Maksudnya solat tu selepas mengucap 2 kalimah syahadat, solat. Okey, maksudnya solat ni berat. Okey, benda yang wajib kita kena buat. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, apa syarat pula, syarat wajib dan syarat sah solat ni? Kita kena tahu dulu. Kalau kita nak semayang ke apa, kita akan tengok syarat-syarat dia. Okey, apakah syarat wajib dan syarat sah solat? Kita tengok dulu syarat wajib solat. Okey, siapa yang ada cukup yang syarat wajib solat ni, maka syarat solat ni, maka dia wajib solat. Yang pertama siapa? Orang yang baligh. Okey, baligh sini adalah baligh dari segi akal. Maksudnya dia baligh dari segi akal, dia tahu pahala dosa, dia tahu neraka, dia nak tahu syurga. Itu maksud dari segi akal, dia baligh. Maka wajib ke atas dia. Ini syarat yang pertama. Okey, dia wajib solat. Yang kedua, Islam. Okey, kalau dia orang Islam, dia balik. Yang kedua, dia orang Islam. Yang ketiga, berakal. Maksudnya otak dia ada akal, dia boleh fikir yang mana baik, yang mana buruk. Yang keempat, suci daripada haid dan nifas bagi perempuan. Kalau perempuan dia tambah satu lagi. Suci daripada hadas besar. Okey. Kalau lelaki hadas besar lah. Okey. Okey, ini adalah syarat wajib solat. Kalau cukup syarat-syarat ni, maka wajiblah ke atas kita untuk mendirikan solat. Okey, syarat sah solat. Bila kita dah wajib, kita dah sembahyang, kita kena tengok pula adakah solat kita sah.
Nak tahu sah tak sah, kita tengok adakah syarat-syarat sah solat ni. Yang pertama, bila kita sembahyang menutup aurat. Kita sembahyang tu aurat kita tutup tak? Patutnya kalau orang perempuan dia pakai telekung, nak sana dia pakai telekung sebab keseluruhan perempuan adalah aurat kecuali muka dan tapak tangan. Okey, nak sana pakai telekung. Habis cerita. Kalau tak pakai telekung boleh tak nak sembahyang? Boleh. Okey, syarat dia kena tutup aurat. Okey, tapi nak selamat pakailah telekung. Okey, yang kedua, yakin masuk waktu. Okey, nak sembahyang zuhur, masuk waktu macam tadi ya. Saya kata masuk waktu zuhur, dengar orang azan, terus sembahyang. Kalau boleh tak sembahyang pukul 12? Tak boleh sebab tak masuk waktu. Okey, maka tak sahlah solat kita kalau sembahyang belum waktunya. Tak kena waktu dia. Ketiga, suci daripada najis pada badan, pakaian dan tempat. Pastikan tempat kita sembahyang tu tidak ada sebarang najis. Okey, yang keempat, suci daripada hadas kecil dan besar. Okey, hadas kecil apa dia? Hadas kecil ni, siapa yang tidak ada wuduk, maka dia berada dalam hadas kecil. Okey. Siapa yang ada wuduk, maksudnya dia suci. Okey. Jadi, kalau kita kentut ke, berak ke, apa ke, itu kita berada dalam hadas kecil. Okey. Nak ada, kita ambil wuduk, maka kita tidak berada dalam hadas. Hadas besar iaitu yang memerlukan mandi wajib. Kita belajar sebelum ni yang mandikan wajib. Itu hadas besar. Okey. Maksudnya nak solat tersebut kita mesti suci daripada hadas kecil dan juga hadas besar. Okey, yang kelima, menghadap kiblat. Nak sembahyang mesti kena menghadap kiblat. Tak menghadap kiblat tak sah solat kita. Okey, ini adalah syarat-syarat sah solat. Tadi wajib, dan bila sembahyang kita tengok pula sembahyang kita sah ke tak sah solat. Ini syarat dia. Lepas tu kita kena tengok pula apakah perkara-perkara yang boleh membatalkan solat. Okey, tadi kita kena jaga syarat sah solat ni. Kita kena tengok pula ada tak perkara yang boleh membatalkan solat kita. Okey. Solat seseorang batal apabila berlaku satu daripada perkara yang berikut dalam solat. Okey, tengah-tengah sembahyang berlaku je perkara-perkara ini, maka secara tak langsung terbatalnya solat. Okey. Apa benda? Yang pertama, berhadas sebelum salam yang pertama. Apa maksudnya berhadas sebelum sembahyang pertama ni? Bermaksud tengah-tengah kita duduk sembahyang, Allahu akbar rakaat pertama, lepas tu pergi rakaat kedua, okey. Kita berhadas, maksudnya kita terbatal wuduk kita. Okey. Jadi tak sahlah sembahyang. Okey, kita batal solat, kita sembahyang tu batal solat kita. Okey, rakaat pertama tiba-tiba terkentut ke, terbatal wuduk, maka terbatal juga solat kita. Okey, yang kedua, bercakap dengan sengaja walaupun sedikit. Tengah-tengah sembahyang tersebut kita bercakap. Okey. Kita bercakap dalam bahasa Melayu, tak kisahlah bahasa Melayu kan, kita tiba-tiba lah ada apa-apa ke, kita nak tegur orang ke, okey, kita cakap, okey, cakap dengan kawan sebelah, maka solat kita akan terbatal. Okey, yang ketiga, meninggalkan satu daripada rukun solat. Okey, nanti kita tengok apa rukun solat. Maksudnya tak buat rukun solat, salah satunya batal. Hilang ingatan kerana gila, pitam atau mabuk. Tengah-tengah sembahyang jadi gila sekejap, hilang ingatan, batal. Terkena najis pada pakaian. Tengah-tengah sembahyang, Allahu akbar, tiba-tiba kita main tempat terbuka, burung dia berak kena baju kita. Okey, batal solat. Okey. Okey, kena baju kita ataupun tempat yang kita nak sembahyang tersebut. Okey, batal yang solat kita. Yang keenam, pergerakan anggota besar seperti kepala, badan, tangan dan kaki sebanyak 3 kali berturut-turut. Okey, tengah-tengah sembahyang ni kita gerakkan anggota-anggota besar. Dia kata apa? Kepala saja, tengok kiri kanan ke apa, 3 kali berturut-turut. Okey. Macam tadi dia kata kepala, badan, okey, bergerak badan ke apa ke. Okey, dan kaki sebanyak 3 kali berturut-turut lebih ya. Okey, maka batalnya sembahyang kita. Okey, yang ketujuh, berdehem, ketawa, menangis kuat, mengerang kesakitan atau menghembus. Okey, dengan mulut atau hidung jika zahir 2 huruf. Okey, zahir 2 huruf atau 1 huruf yang dapat difahami. Okey, yang ni pun boleh batal solat. Okey. Yang ke-8, makan atau minum tengah-tengah sembahyang, Allah tengah sembahyang, gula-gula ada dalam mulut. Tak boleh, batal. Okey.
Murtad, 9 murtad. Okey, ni automatik lah. Batal. Berpaling dada daripada arah kiblat. Tengah sembahyang kita menghadap ke lain dengan sengaja. Okey, batal. Terbuka aurat dengan sengaja. Okey, batal. Okey, berniat untuk memberhentikan solat atau berubah niat. Okey, tengah-tengah sembahyang kita main zuhur. Tiba-tiba kata, aku tak suka main sunat, aku nak main sunat dulu. Sebelum yang zuhur. Secara tak langsung sembahyang kita terbatal. Ataupun kita tengah sembahyang, Allah Akbar. Lepas tu terlupa, alamak aku terlupa niat. Baru nak niat juga, pun terbatal. Okey? Boleh faham kan? Mayang asar, kita nak sembahyang asar, Allahu Akbar. Alamak, tersalah niat. Tadi terniat solat zuhur. Kita nak main asar sebenarnya, tapi terniat solat zuhur. Terbatal. Okey? Mayang semula. Okey, boleh kan? Okey, ini antara perkara-perkara yang boleh membatalkan solat kita. Okey, kita tengok rukun solat yang tadi. Okey, ini penting, ada 13 rukun. Sebelum kita nak baca roda ni, kita tengok dulu kat sini, rukun qalbi. Okey, rukun qalbi ni maksudnya wajib berniat dalam hati, maksudnya berkaitan dengan hati. Okey, kita niat dalam hati, salah satunya niatlah. Okey, rukun qauli. Bila sebut qauli saja, dia keluar daripada mulut, lafaz dekat mulut ni. Okey, apa benda? Wajib dilafazkan dengan suara, sekadar didengar dengan telinga sendiri. Okey, paling kurang daripada mulut kita ni kita cakap bismillahirrahmanirrahim, dengar kat telinga kita. Itu qauli. Okey. Bukan dalam hati. Okey, ni kena lafaz kat mulut lah. Kalau qauli ni kena lafaz dekat mulut. Yang ketiga, rukun fi'li. Semua perbuatan dalam solat yang wajib dilakukan. Okey, benda yang kita kena buat. Okey, ni rukun fi'li. Okey, terdapat 13 rukun solat yang wajib ditunaikan. 13 rukun. Okey, solat batal dan tidak sah jika rukun ditinggalkan atau ditunaikan tidak mengikut tertib. Okey, tertinggal salah satu pun batal solat kita. Kita buat tak ikut tertib pun batal. Okey, tengok yang pertama apa dia. Yang pertama niat. Niat tu qalbi, maksudnya berniat dalam hati. Yang kedua, dia warna pink ni, rukun fi'li. Fi'li ni kena buat. Berdiri bagi yang mampu. Okey, berdiri tegak. Okey, ketiga takbiratul ihram. Okey, dia qauli. Qauli ni maksudnya kena sebut. Kita sebut apa? Allahu Akbar. Angkat tangan, Allahu Akbar. Okey, yang keempat, membaca surah Fatihah. Okey, baca dengan kuat. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Paling kurang dikata sini dengar telinga kita je. Okey, kalau imam kat depan, dia kena baca kuat lah bagi semua orang dengar. Okey. Okey, yang kelima, rukuk serta tamakninah. Okey, rukuk macam tunduk sikit. Okey. Tamakninah ni secara kata apa? Beradab. Okey, secara tertib. Secara tak macam cepat sangat. Tamakninah slow, elok aja. Okey, tersusun elok. Okey. Yang keenam, i'tidal serta tamakninah. Okey. Yang ketujuh, sujud serta tamakninah. Okey, tamakninah ni semua benda yang elok ah. Dia okey, slow, dia tak macam kata apa, dia tamakninah macam satu-satu elok-elok. Okey. Duduk antara dua sujud serta tamakninah. Okey, yang kesembilan, duduk ketika membaca tahiyat akhir, waktu tahiyat akhir tu. Okey, serta tamakninah. Okey, ketika membaca tahiyat akhir. Duduk dia tu pun. Duduk tahiyat akhir dan duduk antara dua sujud. Itu benda kena wajib kena buat. Okey, yang 10, membaca tahiyat akhir. Baca tu sendiri. Yang tadi ni benda warna pink ni fi'li kita kena buat. Ini warna hijau, maksudnya kita kena sebut. Baca apa? Membaca tahiyat akhir. Okey. Yang ke-11, berselawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam tahiyat akhir. Kena selawat. Okey, yang ke-12, memberi salam yang pertama. Salam pertama sahaja rukun. Rukun apa? Rukun qauli. Assalamualaikum, kena sebut. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, kena sebut. Okey. Yang pertama saja, yang kedua tu tak. Okey. Dan last kali adalah tertib. Tertib tu maksudnya apa? Tertib tu maksudnya ikut turutan. Tak boleh saat nombor 1 pergi nombor 9, pergi nombor 4, nombor 11, tak boleh. Okey, dia kena ikut turutan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai ke 12 ke 13. Okey? Boleh kan? Okey, ini adalah rukun solat. Ingat rukun solat ada 13. Yang ni kamu kena hafal, kena ingat, baca balik, ingat Selalunya kalau dalam peperiksaan dia kadang-kadang ada ni. Okey?
Okey, seterusnya kita tengok dulu. Okey. Kita tengok ni ya. Okey, sunat hayat. Dalam waktu kita sembahyang tersebut dia ada dua sunat. Satu sunat hayat, yang kedua sunat ab'ad. Okey. Kita tengok tu apa yang disebutkan sebagai sunat hayat. Sunat hayat ni yang pertama mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Betul. Allah, angkat tangan tu. Itu adalah sunat hayat. Okey. Rukuk, waktu rukuk, i'tidal dan bangun dari tahiyat awal. Okey, itu hayat. Kedua, meletakkan tangan kanan, okey, tangan kanan di atas tangan belakang tangan kiri ketika berdiri. Okey, yang ketiga melihat tempat sujud, tengok kat tempat yang kita nak sujud tu. Okey, yang keempat membaca doa iftitah. Yang kelima membaca isti'azah sebelum baca surah Al-Fatihah. Apa isti'azah? Isti'azah ni apa dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu. Okey, kita minta berlindung. Okey, seterusnya menyebut amin pada bila? Selepas membaca surah Al-Fatihah. Okey, membaca secara kuat. Okey, jahar tu maksudnya lafaz kuat orang dengar dan secara perlahan, sir pada tempat-tempat yang tertentu. Okey, baca yang kuat tempat yang kuat, baca pelan tempat baca pelan kena baca pelan. Contohnya kuat apa dia? Waktu baca surah Fatihah, okey, baca surah, itu takbir, itu semua kena kuat. Okey. Tapi waktu sir macam waktu mana? Baca zikir dalam waktu solat tersebut itu bisa slow. Okey. Okey, seterusnya melafazkan takbir ketika berpindah dari satu rukun ke satu rukun yang lain. Okey. Membaca mana-mana ayat Al-Quran. Seterusnya membaca tasbih ketika rukuk dan sujud. Meletakkan kedua-dua tangan atas paha, okey, dan paha kan ketika duduk tahiyat awal dan akhir. Okey, macam kita duduk tahiyat awal, tak tangan kan. Satu jari tu kita Allah ya. Okey, seterusnya duduk tawarruk ketiga tahiyatul akhir dan duduk iftirash pada tempat selainnya. Okey, ni Ustaz dah tunjuk dalam amali ya. Lagi pun kamu dah share kat surau tu kan. Macam mana cara duduk, tahiyat awal macam mana, tahiyat akhir macam mana. Okey, duduk di antara dua sujud macam mana. Okey. Ini kita tunjuk dalam amali. Okey, seterusnya membaca selawat Ibrahimiyah. Okey. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim ila akhir. Itu maksudnya selawat Ibrahimiyah. Okey. Dan seterusnya berpaling ke kanan ketika memberi salam pertama. Waktu beri salam pertama ke arah kanan. Okey, dan last kali memberi salam kedua. Ini semua sunat hayat. Okey. Sunat hayat. Okey. Seterusnya sunat ab'ad. Okey, sunat ab'ad ni duduk tahiyat awal. Membaca tahiyat awal. Selawat kepada Nabi Muhammad SAW selepas tahiyat awal. Okey, tiga ni semua berkaitan dengan tahiyat awal. Okey. Keempat, selawat kepada keluarga Nabi Muhammad SAW selepas tahiyat akhir. Membaca doa qunut. Doa qunut pada waktu subuh. Okey, berdiri ketika membaca doa qunut. Okey, selawat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarga baginda ketika membaca doa qunut. Ini semua adalah sunat ab'ad. Okey. Okey, ni dalam kunci ilmu dia tunjuk cara-cara macam mana duduk iftirash. Okey, kaki sikit. Okey, punggung kita duduk di atas kaki. Kalau duduk tawarruk maksudnya duduk yang sama, cuma kita duduk terus direct ke atas lantai tersebut. Okey. Okey, kita tengok pula kat sini. Okey. Kunci ilmu yang kedua, sujud sahwi. Pernah dengar sujud sahwi ya? Sujud sahwi dilakukan untuk menampung kekurangan dalam solat yang berlaku sama ada secara sengaja atau terlupa. Okey, kalau kita terlupa waktu sembahyang ni berapa rakaat apa semua, kita kena sujud sahwi. Okey, bacaan ketiga sujud sahwi ni, okey, subhanallahi la yanamu wa la yashu. Okey, cuba ikut sekali lagi. Subhanallahi la yanamu wa la yashu. Sekali lagi saya ulang. Subhanallahi la yanamu wa la yashu. Okey, maksud dia Maha suci Allah Subhanahu taala yang tidak tidur dan tidak lupa. Okey, ini bacaan dia ketika sujud sahwi. Dia di akhir sekali ya, selepas baca tahiyat apa semua di akhir sekali. Okey, sujud sebanyak dua kali. Okey.
Kita tengok gambar ustazah ni cakap. Dia cakap apa? Tahukah anda perbezaan antara sunat hayat dengan sunat ab'ad? Dia tanya. Apa beza dia? Sunat hayat. Yang atas ni, sunat hayat ni. Semua perkara-perkara sunat hayat ni. Okey. Perbuatan sunat yang jika ditinggalkan tidak perlu sujud sahwi. Okey. Kalaulah kita sembahyang kita terlupa. Okey. Jadi kita tak perlu baca sujud. Kita tak perlu sujud sahwi di akhirnya. Okey. Ini adalah sunat yang ringan lah. Okey. Tapi kalau sunat ab'ad, ini yang sunat ab'ad semua ni, kalau kita terlupa, perbuatan sunat yang jika ditinggalkan tidak membatalkan solat. Kalau tinggal pun dia tak membatalkan solat. Tetapi sunat yang diganti dengan sujud sahwi sebelum memberi salam. Yang ini kalau kita tertinggal, maka kita kena sujud sahwi. Yang ni kalau kita tertinggal, tak apa, teruskan solat saja, tak membatalkan solat. Kedua-dua ni pun tidak membatalkan solat. Bezanya ab'ad ni kalau kita tertinggal, maka kita kena sujud sahwi. Yang ini tak perlu. Okey? Boleh? Okey. Okey, ustaz rasa untuk hari ni setakat ni dulu. Okey, nanti pada kelas yang lain, okey, kita akan belajar tajuk yang seterusnya. Kita setakat ni dulu. Okey, ustaz tutup dengan kelas kita ni dengan tasbih kafarah wa sallallahu subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.